Dia tengok Zaid, saya pun tak tahu. Kalau orang UMNO tengok Zaid, apa yang disayang sangat dekat Zaid ni? Duit. Kalau dalam UMNO saya tahu dia nak pilih, dia tengok apa? Saya tak tahu sahabat-sahabat saudara saudari bila nak pilih itu, apa ciri-ciri yang saudara saudari nilai? Saya boleh berkongsi, saya ada 4 benda. Yang Islam cukup tahu, yang bukan Islam, ciri-ciri ini sama saja. Kamu Islam ke kamu tak Islam, kalau kita nak pilih pimpinan, paling kurang kena ada 4 ciri ini. Pertama ialah dia mesti bercakap benar. Dia tak reti berbohong, tak pandai kona, dia bercakap benar. Dalam Islam dia panggil siddiq. Maksudnya dia memang akan bercakap benar, saudara-saudari. Mudah je, tak susah untuk kita nak nilai pemimpin ini. Tengok dulu dia tu kaki putar alam ke tidak. Kalau dia jenis memang tak reti nak berbohong, orang marah kat dia pun, dia tak reti nak bohong, itu tanda-tanda yang baik. Sebab itu kita sekarang ni berada dalam longkang. Sebab dalam 10-15 tahun yang lepas, jenis pimpinan yang kita ada yang mentadbir negara ini, dia bohong tu satu hal. Dia bohong monyet pun tak percaya sekali, dia tetap bohong. Tak masuk akal benda yang dia bohong. Tak percaya? Tanya Najib. Tanya Najib. Daripada awal 2011 saya mula-mula tanya. Saya tanya tu 2011. Saya bukan ahli parlimen pun lagi. Saya tanya pasal 1MDB. Masa tu saya baru fresh daripada korporat, membantu Datuk Seri Anwar di pejabat jadi pengarah strategi keadilan. Saya orang minyak lah, oil and gas kan. Pelaburan pertama 1MDB ni kononnya ialah beli lapangan minyak dengan Petro Saudi. Kawan-kawan saya yang dalam oil and gas kata, aku rasa tak ada pun pendatang tu. Bercakap-cakap dengan kawan-kawan dalam oil and gas, dia kata benda tu tak ada, tipu semua ni. Itu yang saya tanya mula-mula. Betul ke tidak 1MDB dan dijamin dan akan dibayar oleh rakyat? Betul ke kamu beli lapangan minyak? Kita kan dah ada Petronas. Kalau betul rakyat negara ini nak melabur membeli lapangan minyak, suruh Petronas lah yang pergi. Cari pula 1MDB, ambil hutang, lepas tu melabur, lepas tu tak tahu ke mana ni. Ni apa cerita ni? Dia punya bohong tu daripada 1 tahun ke 1 tahun ke 1 tahun, macam-macam bohong dia. Pencen, duit pencen 4 bilion ringgit yang sekarang Najib jadi penghuni tetap dekat Hotel Kajang sekarang. Janganlah pergi penjara, Hotel Kajang. Kita selalunya masuk hotel, kita check in, esok kita check out. Dia check in, berapa tahun lagi dia nak check out? 12 tahun. Tapi dia ada lagi 3-4 kes. Silap-silap hari, insya-Allah sambung lagi dia check out tu, kita mati tak keluar lagi dia. Saya tanya pasal pencen. Ini kenapa pula ambil duit pencen ni? Sebab saya masa itu di parlimen, saya memang tengok kedudukan kewangan kumpulan wang amanah pencen. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada pencen ni memang patut bimbang. Sebab saya tengok penyata kewangan dia membimbangkan. Sama macam dulu, saya tengok penyata kewangan tabung haji membimbangkan. Jadi saya bersuara, dahlah penyata kewangan tu membimbangkan. Yang kamu bagi 4,000 juta bagi pinjaman pula kepada satu syarikat 1MDB ni, kenapa? Lepas tu saya tanya lagi, macam mana pula kamu boleh ambil pinjaman ni? Sebab kamu adalah orang yang mengawal syarikat 1MDB sebab kamu Menteri Kewangan. Kumpulan wang amanah pencen, dia mesti dapat kelulusan daripada Menteri Najib juga. Itu yang dulu saya marah macam mana. Mana ada satu hari Najib tulis surat daripada 1MDB kepada kumpulan wang amanah pencen melalui Menteri Kewangan minta bagi pinjaman 4,000 juta, dia tanda tangan Najib Razak. Esok Najib Razak masuk dalam Kementerian Kewangan dapat surat. Aku dapat surat daripada Najib.
Dia tanda tangan. Najib meluluskan pinjaman Najib. Masa saya tanya dulu, orang marah. UMNO maki hamun. Saudara-saudara ambil masa 8 tahun untuk kita buktikan bahawa benda tu betul. Sekarang, bukan saya yang ada dalam lokap dan penjara, saudara-saudara. Yang ada adalah Najib sebab dia bohong daripada awal pasal 1MDB. Tahun 2016, apabila mula terbukti bahawa wang masuk terus ke dalam akaun dia 2.6 bilion. Najib jawab apa awal? Saya ini adalah seorang pejuang Islam yang sangat dihormati oleh kerajaan Saudi. Oleh kerana perjuangan saya memartabatkan Islam ini cukup bagus, maka kerajaan Saudi mendermakan kepada saya 2,600 juta. Pembohong nak mampus. Saya tak payah tanya Saudi pun saya tahu sebab apa. Kes ataupun isu yang paling rapat dengan rakyat, orang Islam, umat Islam ni satu je. Palestin, saudara-saudari. Kalau begitu pemurah dan mawalnya, bangsawan-bangsawan Saudi ni, tak ada lah dia nak bagi kat Rosmah. Dia bagi kat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dekat Palestin lah 2,600 juta. Bukan bagi kepada Najib. Bohong lagi. Kemudian bila dah masuk dalam mahkamah semua, dah dibuktikan. Kona lagi. Mula-mula dia kata duit tu tak masuk dalam akaun dia. Bila dibuktikan masuk, dia kata, masuk, tapi saya tak tahu. Saya tak sedar. Pula dah. Jadi bila orang tanya, tapi kamu tak sedar, kamu belanja. Dia jawab lagi, yalah, aku tak sedar yang duit tu daripada 1MDB. Aku ingat dia daripada orang lain. Dia punya bohong satu persatu tu, saudara-saudari. Sebab itu bagi saya mudah. UMNO ke, PKR ke, PAS ke, DAP ke, Bersatu ke, mudah saja. Parti belakang kira. Kalau ada watak yang macam ini, setiap 2-3 bulan, cerita dia kona, bila dia tak boleh jawab, cerita dia makin berbohong. Saudara-saudari, orang macam ini tidak boleh dipilih untuk menjadi wakil kita dalam pilihan raya. Dia tak menepati ciri pertama, pemimpin itu mestilah siddiq, bercakap benar, saudara-saudari. Yang kedua apa dia? Dia mestilah amanah. Maksudnya kalau dia dapat kuasa, dia akan betul-betul menjaga kuasa dan tanggungjawab itu dengan sebaik dan seadilnya supaya bukan untuk kepentingan dan tembolok dia. Kalau dia dapat makanan untuk diagihkan, dia agih untuk semua orang miskin dulu. Habis tu, kalau ada sikit makan yang bukan hak aku. Mudah saja. Saya tak payah ceritalah hidup saya dalam politik ni memang daripada 2010 kerja penyamun dan mak sakau dalam negara kita. 14 kali saya turun naik mahkamah. Orang UMNO dan orang PAS beritahu, kamu dulu masa Pakatan Harapan berkuasa, kamu telah digugurkan kes. Apa beza kamu dengan Najib? Celaka betul lah. Saya tak curi satu sen pun, saudara-saudari. Saya ada 14 kes turun naik mahkamah. Bukan sebab saya curi duit. Kerana saya bercakap benar. Dan masa itu, kalau kamu bercakap benar dan mereka nak sembunyikan pencurian wang yang mereka buat, mereka akan gunakan undang-undang untuk menakut-nakutkan kita. Saya masuk lokap bukan sebab pecah amanah. Saya masuk lokap bukan sebab saya curi duit. Sebab mendedahkan kononnya rahsia kerajaan. Rahsia kepala otak kau curi duit. Jadi, sebab itu masa itu saya muda-muda. Sekarang tua lah. Ini masa saya umur 35. Garang lah. Sekarang ni tak payahlah letak kat lokap. Aku dah tua. Masa itu, saudara-saudari, saya beritahu, kalau harga bercakap benar itu tidur 3-4 malam dalam lokap,
Saya tak takut. Sebab mereka ada polis, mereka ada penguasa. Kalau kita yakin kita benar, kita ada Allah bersama-sama kita, saudara-saudari. Sebab tu saya tak takut. Orang UMNO kata, sama saja ni pimpinan daripada pakatan sebab digugurkan kes. Semua kes orang macam sebabnya selama berpuluh-puluh tahun sengsara paling besar rakyat kita ialah apabila kekayaan dan peruntukan wang negara habis kena sapu untuk dia. Yang terbaru, sebab itu saya datang ke Tangga Batu. Dalam kat sini ni ada kem Sungai Udang. 4-5 bulan ni kebelakangan ni kita dengar cerita kapal. Kapal yang halimunan, tak timbul, tak keluar. Saya rapat soal tentera ni daripada dulu atas satu sebab. Orang UMNO, orang PAS kata, orang-orang macam saya dalam PKR ini tak ada jiwa Melayu. Tak peduli pasal orang Melayu. Saya bangga sebagai orang Melayu. Saya anak Melayu. Dan saya tak malu sebut perkara itu dengan kehadiran kawan-kawan yang berbangsa Tionghoa dan India. Sebab kita menjadi benteng pertahanan utama negara ini. Kita orang majoriti, kalau kita bagus, kalau kita cerdik, kalau kita amanah, maka daripada sikap kita itu akan bawa laba kebaikan kepada semua orang. Bukan sahaja orang Melayu, orang Cina pun akan hidup senang, orang India pun akan hidup senang.